So kalau awak ada buku teks awak, okay, awak boleh buka dulu buku teks, muka surat. Kita nak tengok contoh 5, 159. Okay. So malam ni kita nak tengok dulu bagaimana anda nak mentafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Okay. So cikgu sebelum ni cikgu dah ajar kat awak macam mana nak bentuk, betul tak, persamaan kan? Okay. Selepas itu cikgu kata, okay, untuk markah ni dia boleh dapat 10/10. Okay, apa tu penyuaian terbaik? Macam mana awak nak dapat penyuaian terbaik? Tu yang kita nak tengok malam ni. Okay, so sebagai mukadimah untuk malam ni, cikgu nak kita tengok dulu contoh 5. Kita baru nak warming up lah ni. Okay, kita buat dulu contoh 5. Okay, untuk contoh 5 ni, dia kata jadual berikut menunjukkan data. Okay, so dekat jadual ni, dia dah bagi siap-siap dah data. Okay, dia bagi data dekat awak adalah untuk, okay sekejap okay, adalah untuk X dan juga log 10 Y. Okay, selepas itu soalan pertama 5A dia kata plot log 10Y melawan X. So siapa yang disebut dulu siapa yang dia mention dulu kat sini, soalan ni dia mention log 10Y. So siapa yang disebut terlebih dahulu, so ia berada di paksi, dia akan berada di paksi Y. Paksi menegak lah. Okay. So manakala yang disebut kemudian ni akan duduk dekat paksi mengufuk. Biasanya berada di paksi X. Okay. Ni menegak, ni mengufuk. Dengan menggunakan skala 1 cm kepada 0.2 unit. Okay, dia kata 1 cm awak mesti baca betul-betul. Skala 1 cm kepada 0.2 unit pada paksi X. Dan 1 cm kepada 0.5 unit pada log 10Y. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay, untuk yang ni so kita kena faham betul-betul. 1 cm. 1 cm tu dekat mana? Penting kita kena tahu. 1 cm yang mana bersamaan dengan berapa kalau 1 cm ni? Kalau graf awak ni 1 cm yang mana? Cikgu nak tahu, kalau awak boleh ingat balik 1 cm, okay? So, ini graf paper, 1 cm mewakili berapa besar? 5 kotak. 5 kotak? 5 garis, 5 kotak kecil. 5 kotak, 5 garis, macam mana tu? 1 cm. Ingat balik. 1 cm besar mana? Okay, Nurin kata 5 kotak. Okay, lagi? Kawan-kawan yang lain, 1 cm besar mana? Kalau kita tak tahu 1 cm besar mana, kita in trouble lah. Betul tak? Kita rasa macam, boleh ke tak boleh ni? Macam mana kan? 1 cm tu besar mana? 1 cm. 1 cm besar mana? Cepat. Ha, 1 cm besar mana anak? Dia kata 1 cm kan? Betul tak 1 cm? 1 cm besar ni je sebenarnya. Ni 1 cm. Sampai sini 1 cm. Ni, Allah, tebal sangat. Okay. Ni 1 cm. So 2 box ni barulah 2 cm. So ni 1 cm, 1 cm, total dia 2 cm lah. Faham? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, so itu benda pertama cikgu nak share dengan awak. Okay, tapi awak nampak tak apa yang dibuat dalam buku teks? Betul tak 1 cm tu? Betul lah. Sebab apa kata betul? Sebab, okay, dia kata 1 cm kepada 0.2. Oh, ni salah lah. Sepatutnya 0.2 kat sini, betul tak? Betul tak kat situ sepatutnya? Betul tak? 0.5 sepatut kat sini kan? Tu baru betul 1 cm. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Tu yang tu cikgu nak tunjuk dulu sebab cikgu nak bagi awak faham. 1 cm tu besar mana ni cikgu? 1 cm tu ni je satu box kecil ni. Tu maksudnya 1 cm. Boleh?
Boleh? Kalau 2 cm ada 2 Boleh. box. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua dia kata cari. Okey, ni cikgu tak nak draw dulu. Cikgu nak show je dulu. Cikgu nak tunjuk je dulu malam ni. Okey? Okey. So, log 10Y apabila X sama dengan 0.9. Okey, apa maksud soalan ni? Soalan ni kata, okey, daripada graf. Okey, bila dia mention daripada graf, maknanya semua maklumat, okey, semua maklumat mesti ambil daripada graf. Okey, wajib ambil. Semua maklumat dapatkan. Awak mesti dapatkan daripada graf. Wajib. Tak boleh. Cikgu boleh tak saya cari tempat lain, saya tengok tempat lain, saya kira tempat lain? Tak boleh. Semua mesti data tersebut mesti ambil daripada graf yang telah anda lukis. Okey? Boleh? Okey, apa maksud log 10Y apabila X sama dengan 0.9? Okey, dia dah kata kena ambil daripada graf. Betul? Okey, macam mana nak buat? Okey, kita pun tengok graf. So, dia kata nak cari, okey, soalan B1 Roman. Okey, dia kata nak cari log 10Y. Okey, log 10Y tak tahu berapa tetapi apabila X dia adalah sama dengan 0.9. Apa maksud dia? Okey, maksudnya adalah awak ambil pembaris, awak cari 0.9 kat mana? Oh, kat sini 0.9. So, awak garis sampai awak sentuh garis straight line pada graf tersebut dan bawa ke sebelah kiri. Okey, kenapa kita bawa ke sebelah kiri? Kerana di sini terletaknya nilai untuk log 10Y. Okey, so kalau kita baca kat sini adalah 2.0. Maka jawapan awak kat sini adalah 2.0. Faham? Boleh? Boleh. Boleh faham Boleh ke? Tu yang pertama. Cikgu nak ajar awak faham dulu apa yang dia minta. Kalau kita tak faham, kita tak boleh jawab dengan baik. So cikgu nak awak faham dulu. Sebelum awak lukis, sebelum awak buat, saya nak awak faham dahulu. Okey? Okey, soalan kedua, dia kata cari Y. Oh, okey, lain macam ni. Cari Y pula. Okey, 2 Roman, dia kata cari Y. So, Y tak tahu tetapi apabila X sama dengan kosong. Okey, dia mention X sama dengan kosong. So, kita pun tengok. So, ini X. So, X sama dengan kosong. So, mana X sama dengan kosong? Oh, ni X sama dengan kosong. So, kat sinilah. Betul tak nilainya? Betul tak? Betul ke tidak kat situ nilai dia? Okey, kata kita enlarge. Enlarge berapa ni? So ni 0.1, betul tak ni 0.1? Kat sini 0.2. Betul? 0.2 kat situ? Betul. Okey, so sini 0.2. Okey, tetapi adakah kita boleh tulis terus? Oh cikgu, so apabila X kosong, kat sini kita tulislah 0.2. Okey, kalau awak tulis macam ni, cikgu akan kata ini adalah salah. Kenapa? Kerana cuba kita baca. Okey, nilai ni berapa? Nilai ni berapa? Yang cikgu bulat tu berapa nilai dia? 0.2. 0.2. Tetapi maklumat ini adalah kepunyaan siapa? Siapa tu? Log 10Y. Log 10Y, bukannya Y. Betul ke tak? So kita kena tengok juga. Kita tak boleh main ambil sahaja. Faham? So kat sini awak tahu, oh cikgu, log 10Y sama dengan 0.2. Okey, tapi soalan hanya nak Y sahaja. Okey, macam mana nak tinggal Y jadi perkara rumus? So kena pindah log 10. So bila pindah log 10, dia akan jadi apa kalau pindah log 10? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi shift log. Tu maksud kalau pindah log. Faham? Awak kena tekan. Okey, awak tekan shift, awak tekan log. Okey, 0.2. Sama dengan. Oh, ni jawapan dia. Oh, 1.585. Faham? Faham? Faham. Boleh tak? Boleh? Boleh Boleh. So awak kena tahu. Apa yang awak dapat, apa nilai yang awak dapat tu, oh itu ke nilai dia? Awak kena faham kat mana nak dapat. Boleh? Okey, so soalan 3 Roman.
Dia suruh cari X pula. Okey, kali ni terbalik suruh cari X apabila log 10Y sama dengan 2. Okey, 3 Roman. Okey, kita pun tulis 3 Roman. So sekarang X yang tidak diketahui tetapi dia bagi apabila log 10Y sama dengan 2. Okey, kita pun cari. Mana log 10Y? Oh, kat sini. Oh, terbalik. Oh, ni dia suruh baca balik kat sini. Betul tak? Suruh patah balik. Betul tak? Kan? Tadi daripada 9 pergi ni. So ni patah balik. Oh, senang sajalah. Kita dah tahu tadi 0.9. Maka X sama dengan 0.9. Siap. Faham? Faham? Faham. Okey. Last dia kata cari nilai X apabila log 10Y sama dengan 2. Okey dah. Okey. Yang ni pula. Okey. Again dia suruh cari nilai X tapi apabila Y sama dengan 20. Alamak. Cikgu kita tak ada Y cikgu. Kita tak ada Y. Yang kita ada adalah log 10Y. Betul tak? So yang keempat. Okey. Yang keempat. Dia suruh cari X apabila Y sama dengan 20. Tapi semua data ni perlu dapat daripada graf. Cikgu kita tak ada Y, yang kita ada log 10Y. So kita kena convert dahulu. So dapatkan log 10. Okay, so Y awak ada sama dengan 20. So ganti dekat Y sama dengan 20. Dapatkan nilai dahulu. So ambil kalkulator awak. Tekan log, tekan 20. So sama dengan. Oh, jawapan dia adalah 1.3. So maknanya apabila nilai log 10Y 1.3 berapa nilai X? Tu maksud dia. So kita pun ambil lah. So kita pun check. 1.1, 1.2, 1.3. Betul lah tu dia buat. So ambil pembaris. Garis. Awak nak buat dotted line boleh, nak buat solid line boleh. Tak ada masalah. So pindahkan, lepas tu dah sentuh, mesti sentuh garis lurus. So baca kat sini. Okay, boleh baca tak ni? 0.4 ni 0.5 kat tengah, betul tak? So 52, 54, 56. So 0.56 tu jawapan dia 0.56. Faham tak? Faham. Faham cikgu? Okay, so next dia kata cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik tersebut. Okay, kita dah cari-cari semua nilai. Alamak, kita tak ada persamaan lah graf ni. Okay, bila dia mention saja dekat awak persamaan garis lurus. Cikgu kata apa? Bila sebut saja tajuk ni persamaan garis lurus, dalam kepala mesti ingat apa? Ingat apa? MX tambah C. Ya, Y sama dengan MX tambah C. So, macam-macam mana pun hidup awak mesti ingat yang ni. Okey. So, cikgu kata apa lagi? Bila suruh cari persamaan, awak perlu cari dua benda sahaja. Yang pertama adalah kecerunan, yang kedua adalah C. So, C ni siapa? Oh, C ni pintasan Y. So M ni siapa? Kecerunan. Okey, kat mana kita boleh cari pintasan Y? Nampak tak pintasan Y kita? Mana pintasan Y? Semua mesti tengok daripada graf tau. Okey, semua mesti tengok daripada graf. Okey, mana pintasan Y? Nampak pintasan Y? Nampak pintasan Y? Ni pintasan Y awak. Ni sama dengan berapa tadi? 0.1, 0.2. Oh cikgu, pintasan Y kita 0.2. Okey, done. So awak pun ganti. Oh cikgu, saya dah tahulah. Okey, so kita pun ganti. Y sama dengan M tak tahu lagi. X tambah 0.2. Okey, dah siap. So macam mana nak cari M? Okey, untuk cari kecerunan, ingat cikgu cakap, simpan install dalam kepala. Awak tak payah susah-susah payah cari triangle ke apa, tak payah. Awak cari titik yang betul-betul jatuh atas garis. Contoh awak kata titik yang jatuh atas garis adalah titik pertama, kedua, ketiga, keempat. Apa maksud jatuh atas garis? Dia tepat. Garis lurus ni tepat kena titik-titik tersebut. Tu maksud saya titik jatuh atas garis. Faham tak? Boleh faham tak? Boleh? Boleh ke? Okey, so bila kita nak cari kecerunan, kita perlukan dua titik sahaja. Okey, awak cakap dengan saya. Awak nak titik mana dengan titik mana?
Titik 1, 2, 3, 4. Nak 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3. Awak nak yang mana? So pilihan di tangan anda. Awak pilihlah mana-mana. Okey je. Okey, contoh malam ni cikgu nak pilih 1 dengan 4. Okey. So cikgu tak payah susah payah kira tau. Sebab apa cikgu suruh pilih titik yang jatuh atas garis? Sebab kita boleh baca terus daripada jadual. Betul tak cikgu boleh baca daripada jadual terus? Sebab dia adalah koordinat yang awak telah plot. Betul atau tidak? Betul ke tidak? Betul. Sebab tu cikgu kata, sebab kadang-kadang kalau kita nak baca koordinat, kadang-kadang kita salah baca. So rugi markah. So awak ambil terus. So tadi kita ambil titik pertama dengan titik terakhir. So inilah titik kita. So awak pun tulislah kat situ. Okey, titik pertama tadi adalah yang ni adalah 0.1 0.40 dan titik yang terakhir adalah 1.0 dengan 2.20. Maka awak pun label. Oh cikgu, X1, Y1 kan? X2, Y2. So boleh cari tak kecurunan? Boleh lah. M sama dengan 2.20 tolak 0.40 bahagi 1.0 tolak 0.1. Maka M sama dengan berapa? Okey, keluarkan kalkulator, kita kira. Okey, 2.2 minus 0.4 bahagi dalam kurungan 1 tolak 0.1. Sama dengan. Baca. Siapa dengan berapa? Oh, 2 je. Oh, senang. So kita pun ganti kat sini. Oh, kecurunan dah tahu kat sini 2. Therefore, awak punya equation 2x tambah 0.2. Faham? Faham? Faham. Dah siap dah. Awak dah dapat markah penuh dah. Faham? Boleh tak? Ini hanya mukadimah untuk malam ni. Tapi apa yang kita nak buat malam ni? Cikgu nak ajar awak buat ataupun melukis graf dengan baik dan kita nak tengok soalan sebenar. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready Semua orang ready? Semua orang ready tak malam ni? Dah semua dah bersedia? Ready. Okey, kalau awak bersedia Okey. Kalau semua dah bersedia, okey, jom. Cikgu nak kita sama-sama jawab soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Okey, cikgu tak nak tunjuk contoh. Contoh dah ada dah. Dah terpampang dah contoh. Betul tak? So dia macam tak mencabar. Benda yang dah ada kita nak buat. So jom kita buat malam ni. So semua dah keluarkan kertas graf? Dah. Okey. Cikgu nak awak buat sebiji macam cikgu. Apa cikgu buat, awak akan buat malam ni dengan cikgu. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey. So, benda pertama. Okey, bila kita dapat soalan hukum linear, okey, awak akan dapat soalan ni dekat mana? Okey, cikgu ulang Awak akan jumpa soalan ni, soalan di kertas 2. Okey, so awak target tau. Kertas 2 ni memang soalan target cikgu. Bila kertas 2 cikgu awak kena jawab. Memang cikgu akan drill awak sampai awak boleh dapat 10/10. Kertas 2 berada di bahagian B. Biasanya lah. Okay. Dan markahnya adalah 10 markah. Okay. So make sure awak mesti boleh dapat 10/10. Okay. So ni caranya untuk dapat 10/10. Okay. Jom kita tengok. Okay. Kita baca dulu soalan. Okay. First thing bila awak dapat, awak katalah biasanya saya akan cakap dekat anak murid saya. Bila awak buka, bila awak dapat je kertas 2, cikgu biasanya sebab bila awak dapat kertas tu, awak boleh je nak jawab soalan mana dulu. So biasanya saya akan cakap pilih dulu soalan, tengok dulu soalan hukum linear, jawab dulu yang tu. Sebab soalan tu biasanya mudah dan awak boleh tackle. Dan soalan kedua saya akan cakap jawab dulu nombor indeks. Itu biasanya saya akan cakap lah dekat you all. Okay. So
Bila kita awak bayanglah awak dapat kertas soalan, awak belik-belik soalan, awak cari soalan ni dulu. Okey, awak jumpa soalan macam ni, kita baca jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi populasi sejenis bakteria yang disimpan di dalam tabung uji. Pemboleh ubah X mewakili bilangan jam. Okey, so X adalah mewakili bilangan jam, manakala Y adalah mewakili jumlah populasi. Okey, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan dalam persamaan ini. Okey, dengan keadaan P adalah pemalar. Okey. Sekarang, soalan cikgu. Awak rasa-rasa equation ni linear atau tak linear? Persamaan linear ataupun persamaan tak linear? Tak. Linear atau tak linear? Okey. Macam mana awak boleh detect dia adalah tak linear? So first thing tu, benda tu yang pertama cikgu nak awak faham. Okay, kalau awak cakap tak, macam mana awak boleh detect? Ada kuasa. Sebab dia ada kuasa. Okay. Sebenarnya, benda yang paling mudah, paling senang, paling clear awak nak tahu, awak yakin. Dan kalau orang tanya pun awak macam, oh pandang macam tu, cikgu tak linear. Ataupun kalau kawan awak tanya pun, kawan awak boleh cakap dengan terang. Okay. Kalau orang tanya, macam mana kau tahu tak linear? Senang saja. Awak tengok pada arahan suruh plot. Okay. Awak nampak tak dia suruh plot apa melawan apa? Baca tak soalan A? Cuba baca soalan A. Dia suruh siapa melawan siapa? Apa melawan apa? Nampak tak? Log 10Y melawan X. So cikgu nak tanya, log 10Y ni kepunyaan siapa? Pak Si menegak ke mengufuk? Menegak. Menegak. Yes. So X ni Pak Si menegak ke mengufuk? Mengufuk. So awak dah boleh bayang. Awak tak draw lagi, awak tak lukis lagi tau. Tapi awak dah boleh bayang. Awak boleh sketch dulu bayangan awak. Okey, aku tahu graf aku nanti kat sini X, kat sini log 10Y. So equation aku ni pula tak ada pun bayang log 10Y. Ada Y saja. So confirm lah ini adalah PTL. Faham anak? Boleh? Boleh. Boleh Terima Boleh terima? Boleh. Boleh. Okey. Selepas itu, okey. Sekarang kita tengok. Dia kata soalan pertama, okey, yang equation ni awak nak ubah dulu pun tak apa, tak nak ubah kemudian pun tak apa. Biasanya saya kata ubah kemudian. Kita jawab soalan A dahulu, iaitu awak perlu plot log 10Y melawan X. Okey. Untuk plot melawan X ke apa semua ni, okey, are you ready? Cikgu nak tunjuk ni. Okey. Sekarang dia suruh siapa melawan siapa? Dia suruh siapa lawan siapa? Siapa lawan siapa? Cepat. Log 10Y melawan X. X. Okey, log 10Y melawan X. Okey. Data yang awak ada X dan dengan Y. So, adakah data ini sesuai untuk digunakan untuk buat plotting? Boleh tak plotting? Tak boleh lah. Betul tak? Betul tak? Betul. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab apa? Sebab dia bagi data X dengan Y. Sedangkan yang X ni okey lah sebab memang X. Yang Y ni Y ni log 10Y. So tak sepadan lah. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so sekarang atas graf awak. Atas graf paper awak. Betul tak atas tu dia ada ruang kosong? Warna putih. Ada tak? Ada. So sekarang cikgu nak awak buat sama-sama dengan cikgu. Buat box. Adakah kat situ dia mention suruh buat jadual? Tiada. Tidak di-mention sedikit pun. Inilah AdMaths. Benda yang tak bagi tahu itu yang awak kena buat sendiri. Okey, awak buat dulu. Buat petak. Buat box. Buat sama-sama dengan cikgu. Jom. Awak buat, cikgu buat. Okey. So, kita ada berapa? Berapa box kita kena buat? Okey, kita check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, awak kena ada 7 box. So, kita buat 7 box.
Okey, 1. Dua. Buat sama dengan cikgu. Dah siap? Buat. Cikgu buat, awak buat. Kalau duduk depan mata cikgu senang. Cikgu harap awak buatlah bersama dengan cikgu. Okey. Awak dah di luar jangkauan cikgu dah ni. Tapi cikgu harap awak buat Boleh tak tu? Okey. So, dekat sini, okey, ni nilai untuk paksi X. Ini adalah nilai untuk paksi Y iaitu log 10Y. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Boleh? Faham? Boleh tak? Okey. So, kita ganti nilai X. Okey. Untuk nilai X, awak ada 2, 4, 6, 8, 10 dan apa ni? 16. Okey. Kita pun tulis. 2, 4, 6, 8, 10, 16. Okey. Untuk, yang ni kena hati-hati. Untuk paksi log 10Y, okey, awak kena kira satu-satu. Okey, keluarkan kalkulator awak. Ni awak kena kira. Okey, macam mana nak kira? Yang X ni kita salin je, apa yang dia bagi kita salin semula. Okay. So dia bagi Y, kita nak log 10Y. So log 3.98 sama dengan. Okay. 0.99 kita boleh round off jadi 0.6. Kosong. Boleh? Boleh? Okay, pasal awak tekan pula. Log 6.31. Okay, sama dengan 0.80. Okay, 0.80. Okay. Nak letak berapa decimal places? 2 decimal places only. Tak payah letak banyak-banyak. Boleh? Kalau awak ingat tahu. Letak 2 je decimal places. 2 tempat perpuluhan. Okay. Ni. Ni cikgu nak pesan. Okay, log 10 10. Betul tak? You tekan log 10 10, you dapat 1. Betul tak dapat 1? Betul. Okay. So cikgu nak ajar cara menulis. Walaupun dalam kalkulator tulis 1, awak tak boleh tulis 1. Sebab apa? Penulisan awak mesti seragam. Sebab pertama, kedua adalah 2 decimal places. Ketiga pun mesti 2 decimal places. Kalau awak tulis 1, awak akan dapat kosong. Nanti awak akan disalahkan. Okey? Faham? Ingat pesan cikgu? Ingat. Decimal places mesti apa dia? Seragam. Mesti seragam. Boleh? Okey, tekan lagi, tekan lagi. Tekan sampai habis. Selesaikan sampai habis. Dah selesai dah? Dah selesai dah sampai habis? Cikgu nak awak tekan sampai habis. Sekejap Awak tekan dulu. Nanti cikgu sambung. Awak tekan dulu. 1.0. Okey. 1.20. Betul? 1.40 dan 2.0. Setuju? Setuju? Dapat sama dengan cikgu? Sama. Okey. Apa yang cikgu nak tekankan kat sini? Okey. Ingat 2 decimal places. Ingat tak payah letak banyak-banyak. Awak boleh round off kepada 2 decimal places. Lepas tu tempat perpuluhan mesti seragam. Okey. Betul, 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 betul dan betul. Baru awak layak dapat N1 yang pertama. Situ markah. Tolong tick, tolong tulis markah kat situ. N1. Nanti awak tahulah. Ada markah kat situ. Tapi nampak mahal tak markah tu? Untuk dapat 1 markah, semua ke-6 nilai tersebut mesti betul, mesti seragam. Baru awak layak dapat N1. Contoh cikgu tulis contoh. Kat sini awak tulis 1. Jawapan awak tulis sini 1. Awak tahu tak kat sini cikgu akan buat kat awak adalah N0. Sebab kat sini 1 tak seragam. Faham? Boleh? Boleh. So kita tak naklah benda tu berlaku. Okey, kita tak nak benda tu berlaku.
berlaku. So awak dah tahu, oh cikgu kena seragam Ya, kena seragam. Simpan, install terus dalam kepala malam ni. Okey, selepas itu, okey, graf paper cikgu ni kecil tau. Graf paper awak mesti besar. Okey, so sekarang cikgu nak awak plot. Okey, kat sini dia kata menggunakan skala yang sesuai. Biasanya ada soalan dia akan mention dekat awak skala yang sesuai. Ada soalan dia tak mention. So dia suruh awak pilih sendiri. Apa awak agak-agak sendirilah. Apa skala yang sesuai. Okey? So kita kena double check dan kita kena tengok. Apa agak-agak skala yang sesuai. Okey, untuk paksi X ni, paksi mengufuk. So awak nampak tak skala dia naik 2, 2, 2. So boleh tak kita buat 2, 4, 6, 8? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Yang bawah pula log 10Y ni nampak tak 0.6, 0.8, 1, 1.2. Betul tak? So kita boleh buat berapa? Boleh buat 0. Berapa? 0.2. 0.2. Okey, kita check. Kalau 0.2 okey tak? Okay, kalau 0.2 kita start sini kan. 0.2, 0.4, 0.6. 0.8, 1, 1, 2, 1, 4. 16, 18. Oh boleh 0.2. So cantik lah. Kita kena pilih skala yang cantik. Tapi awak jangan risau. Kebiasaan soalan dia akan bagi terus nilai skala. Lebih mudah lah. Tapi kalau ditakdirkan soalan awak macam soalan malam ni, skala tidak diberi, so awak tolong pilih skala yang terbaik. Faham anak? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sekarang cikgu buat. Okey, jom. Okey, ambil pembaris awak. Okey, sebelum awak mendraw ataupun melukis graf. Okey, are you ready? Saya tak nak awak buat kerja 2-3 kali. Contoh awak dah buat dah exist apa semua dah. Lepas tu bila awak nak sambung tak boleh sambung. Awak akan faham lepas ni kalau cikgu kata tak boleh sambung. Okey, so cikgu tak nak awak buat kerja 2 kali. Sebelum awak draw graf, saya nak awak check 2 benda. Yang pertama sebenarnya kita boleh dapatkan daripada kalkulator 2 nilai. Nilai pertama awak boleh dapat nilai pintasan Y. Dan nilai kedua awak boleh dapat daripada nilai kecerunan. Ni kita nak check je sebenarnya. Okay. Dan kedua-dua nilai ini awak boleh dapatkan daripada mana? Daripada kalkulator awak. So malam ni cikgu nak ajar guna kalkulator. Okay? Boleh? Tetapi, okay. Nilai ini hanya untuk panduan sahaja. Ingat cikgu kata, panduan sahaja. Tidak boleh diguna pakai. Maknanya untuk pengiraan awak tak boleh guna. Tak boleh guna untuk pengiraan. Faham? Ini untuk orang kata panduan awak. Awak tahu awak sedang melukis graf yang betul. Faham? Faham? Kenapa cikgu ajar adalah untuk awak yakin, yes, graf aku ni betul. Boleh tak? Dan boleh. Cikgu tak nak awak buat kerja 2 kali, nak padam lah apa semua, cikgu tak nak awak buat kerja macam tu. Okay, so sekarang semua orang keluarkan kalkulator. Okay, cikgu nak tanya, kalkulator awak 570 yang warna grey tu kan? Betul tak? Betul. Okay, semua yang warna grey ke? Semua orang warna grey ke? Boleh tak buka kamera kejap, cikgu nak tengok kalkulator awak. Buka kamera kejap. Buka kamera tunjuk kalkulator, tak apa, tak nak tunjuk awak pun. Cikgu nak tengok kalkulator awak. Cikgu nak tengok kalkulator boleh tak? Okey, Marwan nak tengok kalkulator. Tak nampak. Okey, Afan. Okey, done. Okey. Kejap. Oh, ni Casio yang 570 yang version baru. Dina okey, sama function dengan cikgu. Kristina okey, good job. Okey, Radwa okey, lulus. Okey, Marwan lulus. Nurin okey, lulus. Okey, Putri lulus. Maria, Nas, cikgu nak tengok kalkulator. Okey, lulus. Okey, Nas warna silver. Okey, Nas lain sikit. Nas punya kalkulator lain sikit. Nanti cikgu akan bagi template dekat Nas Okey, Nas punya lain. Nas, sekejap. Cikgu share dekat
Cikgu share dekat grup Nas. Nanti Nas buka dekat grup tengok cara nak tekan. Boleh tak? Boleh Sebab cikgu nak tahu. Okey, Nas. Ada tak pakai kelas WIS? Ada tak yang pakai kelas WIS? Ada orang pakai kelas WIS tak? Oh yeah. Okey, Maria pakai kelas WIS ke? Sekejap, cikgu nak tengok. 570. Okey, Maria. Okey, sama macam kalkulator cikgu. Okey, alright. Atirah okey, Darwisha okey. Okey, so jap Nas. Nas punya, kejap cikgu kena share. Nas punya sebab Nas pakai warna silver dia lain sikit. Cara tekan dia lain. Nas boleh tak rujuk dekat nota cikgu? Orang lain mungkin boleh cikgu tunjuk kalkulator sebab Nas punya kalkulator lain sikit. Cikgu kena awak kena refer cikgu punya nota. Cikgu dah beringat dah sebab cikgu risau. Takut ada yang mana pula cikgu punya ni nota ni. Subhanallah. Dan cari ni lah tak jumpa kan. Kat mana? Sekejap cikgu cari sekejap. Okay, this one. Okay, Nas tengok dekat grup. Cikgu masukkan dekat grup Okay. So, orang lain pun boleh tengok sebab dekat sini, okay, cikgu buka sikit lah. Cikgu buka sikit nak tunjuk. Okay. Cikgu bagi nota kat sini. Okay, cara nak tekan kalkulator. Takut lepas ni malam ni takut lupa ke kan. Okay, cikgu bagi nota untuk siapa pengguna 570MS, 570ES dengan 570EX. EX ni kelas WIS. Okay, so kat sini adalah cara nak tekan kalkulator. Cikgu dah bagi dah nota. Nanti awak boleh refer. Boleh? Nas akan refer this one. Nas punya yang ni kan? ES kan? So Nas, okay, Nas refer cara yang ni. Ni cara nak tekan. Okay, nanti refer step ni. Boleh? Okay, so jom. Yang lain, okay. Yang lain cikgu tak risau sebab kalkulator sama macam kat depan ni. Dia 570MS ni. Okay, semua refresh kalkulator dulu. Refresh dulu kalkulator awak. Okay, clear. Tekan shift, tekan mode, tekan nombor 3, reset all. Sama dengan. Okay, done. Okay, reset dulu kalkulator masing-masing. Dah? Are you ready? Ready. Okay. Tekan mode. 1, 2. Okay, tekan mode 2 kali. Nampak tak? REG. REG ni regression. Okay. So, tekan. Kita nak guna REG. So, tekan nombor 2. Okay. Bila you tekan nombor 2, betul tak keluar lin, log dengan eksponen? Betul? Betul. Okay, so kita nak guna linear sebab garis lurus. Linear tekan 1. Okay, so nampak betul tak sekarang double check dengan kalkulator awak? Betul tak dekat atas tu, dekat screen tu dia tulis REG. Ada tak REG? Ada. Okay, so dah ada. Dah betul lah tu. Dah ada REG, dah betul. Okay, so sekarang kita nak masukkan data. Okay. Bila kita nak masuk data, mesti ikut susunan dalam jadual. Lepas tu mesti masuk dulu nilai paksi mengufuk baru paksi menegak. Iaitu X dulu baru Y. Faham? Boleh? Okey, so sekarang kita nak masuk yang ni dulu. Yang pertama ni 2 dengan 0.6. Okey, tekan 2, tekan koma. Tekan 0.6. Okey, dah. Siap? Dah tekan? Dah. Okey, tekan. Nampak tak simbol M plus ni? Atas AC ni ada M plus. Awak tekan M plus. Okey, keluar tak N sama dengan 1? Keluar. Okey, apa maksud dia? Maksud dia data pertama telah berjaya dimasukkan. Faham? Okey, so sekarang kita masukkan data yang kedua. Okey, terus tekan tak apa. 4,0.8. Okey, lepas tu tekan M plus. Data kedua dah masuk. Okey, masuk data ketiga. 6,1. 1.01 lah tu. Tak masuk 1.0 pun tak apa, tulis 1. Tekan M plus. Okey, berjaya data ketiga. Data keempat.
8,1.2. 1 tak ada. Hati-hati cek dulu. 1.2. Tekan M+. Okey, data keempat berjaya. Data kelima, 10,1.4. Okey, tekan M+. Okey, data kelima dan last, data keakhir. 16,2. Tekan M+. Okey, dah. Sekarang semua orang dah ada N sama dengan 6? Dah. Okey, semua ada N sama dengan 6? Ya, cikgu nak sama-sama. Semua dah siap Belum. Ada tak yang belum siap? Okey, siapkan dulu. Cikgu nak tunggu. Sebab nanti takut tercicir. Okey, dah? Dah dapat N sama dengan 6, maknanya N sama dengan 6 tu maknanya 6 maklumat telah dimasukkan untuk paksi X dan Y. Okey, dah? Siap? Dah. Siap. Okey, dah siap. Okay. Bila dah siap, awak tekan shift. Tekan shift, tekan nombor 2. Nampak tu? Keluar bahasa alien apa ni? Kan? Keluar tak bahasa alien ni? Tekan shift, tekan nombor 2. Keluar tak bahasa alien ni? Keluar. Okey, tapi kita tak nak guna bahasa alien ni. Okey, ada button replay, awak tekan button sebelah kanan. 1. Bahasa alien lagi. Tak nak. Tekan kali kedua. Ini yang kita nak guna. Cikgu nak guna ABR ni. Tapi cikgu tak nak guna R. Cikgu nak guna A dengan B sahaja. Tekan button replay 2 kali tau. Sekali, 2 kali. So awak akan sekarang betul tak dalam kalkulator awak ABR? Muncul ABR? Muncul tak ABR? Muncul. Ada? Semua orang ada? Ada. Marwan ada? Afan ada? Damia? Afan saja. Kristina? Nurin, Maria, Radwa, semua ada ABR? Ada Ada cikgu. Okey. Alright, kalau ada. So sekarang kita nak tahu, cikgu A ni apa? B ni apa? Sebab dia tulis A kan? Okey. A tu bermaksud nilai pintasan Y. So tulis, jot down sikit, takut lupa. A ni pintasan Y, B ni adalah kecerungan. Okey. So, ni A, ni B. Faham? A adalah pintasan Y, B adalah kecurunan. Okey, macam mana nak dapat? Okey, sekarang kita nak tahu nilai A. Bawah nilai A nombor apa? 1. Tekan 1, tekan sama dengan. Keluar apa? Tekan nombor 1, tekan nombor sama dengan. Dapat tak 0.4? Dapat. 0.4. Okey. Lepas tu kita nak nilai kecurunan. Awak tekan balik. Shift nombor 2. Tak nak bahasa alien. Button replay tekan 2 kali belah kanan. Tekan pula B nombor 2. Tekan nombor 2. Tekan sama dengan. Kecurunan awak nanti 0.1. Okey. Dapat tak kecurunan 0.1? Dapat. Dapat. Okey. So, okey. Kenapa pentingnya ni? Kenapa pentingnya nak cari? Pentingnya kat sini. Sebenarnya kat sini sebenarnya. Pintasan Y aku adalah positif. So kita tahulah. Kita tidak perlu buat graf yang ada kawasan negatif. Faham? Kalaulah contoh, awak confirm lah kalau buat graf awak akan buat daripada sini. Lepas tu mesti sampai ke bawah. Betul ke tak? Awak akan buat sampai ke bawah. Betul? Betul. Awak akan buat ke bawah sampai ke bawah. Bila nak sambung, alamak, pintasan Y negatif. Habis. Dah nak kena padam balik, semua kena buat balik. Benda tu dia jadi moral down. Sebab awak dah excited, awak dah lukis, dah siap draw, awak dah plotting. Tiba-tiba awak nak sambung, tak boleh sambung. Benda tu akan start moral down awak. So cikgu tak nak awak moral down. Cikgu tak nak awak, cikgu nak padam balik semua ke? Penat kot. Cikgu faham penat awak tu. So sebab tu cikgu ajar awak guna calculator untuk double check.
Pintasan Y aku ni positif ke negatif? Kalau awak dapat nilai negatif, awak tahu. Awak akan buat graf awak nanti, awak kena angkat sedikit. So apa maksud cikgu? Bila awak buat garis, oh mesti duduk tengah-tengah macam ni. Faham? Faham? Boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Dan satu lagi, keturunan aku juga positif. So awak dah dapat gambaran awal dah. Nanti bila awak nak draw, graf awak akan jadi menegak macam ni. Dah dapat gambaran awal lah. Okey? So at least awak dapat gambaran awal. Sebab tu cikgu kata, ini hanya untuk panduan semata-mata. Untuk membantu anda sahaja. Faham? Boleh? Boleh? Okey, jom kita nak draw graph. Bila sebut soalan tu kata lukis. Bila sebut lukis memang tak boleh freehand dan wajib guna graph paper. Kalau awak tak guna graph paper, awak kata cikgu saya lakar, saya lukis sajalah atas kertas kajang. Awak tahu graf awak tidak akan disemak. Disemak tapi K0N0 tak dapat markah sebab tidak menggunakan graph paper. So wajib guna graph paper. Okay. So sebab tu saya kata malam ni semua orang kena bawa graph paper, kena lukis. Okay, jom kita buat axis. Okay, sambung buat axis. Okay, letak. Okay, kita buat axis sama-sama. Alamak. Saya kena angkat sikit pembaris saya. Alamak. Okay, buat axis dulu, buat axis dulu. Okay. Okay, dah buat axis dah? Buat paksi, paksi Ni paksi awak, ni paksi awak. Okay, lepas tu awak start lah. Okay, tadi kita kata 2-2 kan? Paksi X 2-2. Okay, so 2 cm. 2 cm 2 cm 2 box. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alamak. 16 kat ujung tak muat. Mungkin awak punya muat kot sebab graf paper cikgu macam kecil sikit. Alamak, jangan freehand tak boleh. Cikgu tak boleh menunjukkan contoh yang tak betul lah. So kena pakai pembaris. Mesti pakai pembaris. Apa jadi pun pakai pembaris ya anakku. Apa jadi pun mesti pakai pembaris. Okay. So kat sini. So sini adalah 16. Okey. Jangan lupa label. Letak X. Paksi tu kan X. Label. Boleh? Okey. Lepas tu paksi Y awak start dengan 0.2 kan? Okay, ni 0. Okey. 0.2. 0.4. 0.6. 0.8. 1. 1.2. 1.4, 1.6, 1.8. Oh, kebetulan muat-muat. 2. Okey. So, atas ni label. Mesti label log 10Y. Tengok ni label awak siapa. Mesti label. Faham? Faham tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, so sama sama dengan cikgu Okey, jom kita plotting. Plotting pula kena hati-hati. Okey. Koordinat pertama perlu diplotting 2, 0.6. Okey, 2, 0.6 kat sini. Okey, berjaya, siap. Okey, buat pangkah. Cikgu, kalau SPM pun biasanya skema dia dalam bentuk pangkah. So buat pangkah lah. Okey, boleh? Okey, yang kedua apa? 4, 0.8. Ni yang kedua kan? Okey, 4, 0.8. Okey, 4, 0.8. Plotting. Siapa ada masalah plotting? Nak baca graf boleh 6, 1. Okey. Lepas tu 8, 1.2. Okey. 10, 1.4. Oh, senang ni. 10, 1.4. Dan last sekali adalah 16, 2. Atas sekali. Oh, dia duduk ujung seorang-seorang kat situ. Okey. Boleh? Boleh?
Boleh. Okey, so sekarang ini yang cikgu kata dia adalah panduan. So awak dah tahu dah. Pintasan Y awak sama dengan berapa? 0.4. 0.4. Betul tak? Okey, so awak dah boleh agak. Awak letaklah dot sikit kat sini. Letak dot sikit kat sini. Oh, ni pintasan awak 0.4. Okey. So, awak ambil pembaris awak. Okey, sebab tu cikgu kata mesti guna pembaris panjang. Lepas tu awak letak. Awak setting 0.4 dekat ujung ni. Lepas tu awak try gerakkan pembaris awak. Biar semua orang titik kena. Bukanlah maksud semua. Maknanya awak cuba adjust biar semaksimum mungkin titik yang akan kena garis tersebut. Sebab awak dah tahu dah paksi Y awak 0.4 pintasan awak. Awak adjust sampai kena. Macam cikgu ni susah sikit lah ni online kan. Okey, boleh? Dah. Lepas tu awak ambil pembaris awak, awak sambung. Mesti sambung dan dia mesti memintas paksi Y macam cikgu buat. Mesti solid macam cikgu. Nampak tak cikgu buat? Nampak tak ni garis awak ni saya buat lebih pintasan. Memang melebih. Biar lebih daripada paksi Y. Wajib lebih. Ingat cikgu cakap. Awak tahu pemeriksa dia akan cari lebih tak lebih. Dia nak tengok lebih. Faham? Faham? Boleh? Awak kena buat macam cikgu. Boleh. Okey, buka kamera sikit, tunjuk graf. Cikgu nak tengok graf. Tunjuk graf sikit. Cepat. Cikgu nak bagi awak dapat 10/10 ni. Cikgu nak tengok graf awak. Kalau dah siap angkat. Angkat. Tak nak tunjuk muka tak apa. Tunjuk graf je. Macam tadi tunjuk Okey, Atira. Okey, kejap Kejap Okey, Atira, cikgu nak tengok pintasan Y Atira. Esok ke kanan sikit boleh? Okey, yes. Okey, good job. Label semua. Okey, thank you Atira. Okey, Izzah. Cikgu nak tengok Izzah punya. Izzah ke belakang sikit. Cikgu nak tengok pintas tak? Okey, lagi. Okey. Alright, okey, settle. Okey, lagi siapa nak tunjuk? Maria, Sarah, Afan, Nas, Nurin. Mana cikgu nak tengok graf? Cikgu sengit. Sengit pula. Jangan sengit. Dia straight line tau. Dia mesti straight. Okey, macam mana awak nak dapat best fit? Okey, awak nampak tak graf cikgu? Okey. Cikgu nak tunjuk macam mana dapat markah. Okey. Tadi dah dapat 1, betul tak? Okey. K1 yang pertama, bila dia jumpa ada satu koordinat diplot dengan betul. N1 seterusnya semua titik diplot dengan betul. Dan N1 yang terakhir ini adalah untuk best fit. Apa maksud saya best fit? Awak cuba kenakan semua titik itu semaksimum mungkin pada garis. Tidak bergerigi, straight line. Tak boleh macam ni. Kalau awak kan ni kan, awak buat macam Parkinson sekejap. Tak boleh. Dia tak boleh Parkinson. Dia mesti solid, cantik tak. Lepas tu elok je. Dia tak adalah. Ada kadang-kadang awak pakai pensel 2B tu. Kalau pakai pensel 2B, dia nampak macam ada 2 garis macam tu. Dia tak say. Tak say. So, dia nak yang betul-betul. Straight line, tak ada nampak double line. Kalau contohlah awak tersalah garis, awak pastikan awak padam betul-betul. Sebab dia mesti nak nampak satu garis cantik, solid, lurus. Dia smooth. Smooth tu, licin. Penting dia nak tengok best fit tu. Dan best fit juga mesti memintas paksi Y macam ni. Nampak tak dia pintas ni? Macam tu. Boleh tak? Garis dia mesti melebih. Dia memang nak melebih. Faham? Faham rakyat jelata? Faham. Boleh Boleh Okey, dah dapat berapa markah dah? Dah dapat berapa dah markah? Dah draw semua ni dapat berapa dah markah? 1, 2, 3, 4. 4 dalam tangan dah. Rasa-rasa 4 dalam tangan boleh dapat? Boleh. Boleh? Boleh Okey, draw. Okey.
So kita nak gain lagi markah kita. Okey, jom kita tengok soalan. Mana lagi markah? Okey, B. Daripada graf. Okey, bila dia mention daripada graf, maknanya semua maklumat mesti dapat daripada graf. Faham Okey, dia kata suruh cari nilai P dan juga nilai Q. Okey, kat mana P dengan Q? Oh, P dengan Q ada kat sini. Okey. Okey, semua awak akan tulis atas graf paper. Cikgu tak nak awak tempek-tempek tempat lain. Jawapan duduk dalam satu saja. Okey, boleh ke cikgu? Boleh. Jangan risau. Okey, boleh ke cikgu conteng atas graf paper? Bukan conteng sayang, anda sedang menulis jawapan. Dan jawapan anda diterima. Jangan risau. So awak ikut follow cikgu. Cikgu lukis macam mana awak akan follow. Okey, B. Okey. Untuk B suruh cari P. Okey. Untuk dapatkan P, awak kena ubah dahulu equation ini. Sebab apa? Kenapa? Kalau orang tanya, kenapa kena ubah Okey, equation awak adalah Y sama dengan kejap Kejap. Okey. Okey, Y sama dengan PQ kuasa X. Okey. Y sama dengan PQ kuasa X. Okey, kenapa kena ubah? Sebab apa? Cuba awak tengok. Dekat sini Y. Graf awak log 10 Y. Compatible tak? Compatible tak? Sesuai tak? Tak. Orang kata tak sekufu. So tak boleh. So kita kena ubah. So cikgu ajar ubah macam mana? Kacau siapa? Kacau Y sahaja. Betul tak? Bila awak kacau Y, orang lain obey. Dia ikut je. Okey, patuh, baik tuanku. So dia kacau Y sahaja. So kat sini log 10Y, kat sini Y. Maka kita akan buat log 10Y. Oh, tak nampak pula biru. Okey, log 10Y. So belah sini pun dia akan jadi log 10 PQX. Okay. So bila kita ubah dia akan jadi log 10Y. Bila rapat jadi tambah. Log 10P tambah X boleh bawa ke depan. Log 10Q. Nampak tak dek? Nampak tak? Boleh faham? Lepas tu cikgu ajar apa? Recognize YMX tambah C. Betul tak? Okay, kita pun tengok axis kita. Kat sini Y, kat bawah X. Oh cikgu, saya dah tahu dah cikgu. So ini adalah Y. Ini adalah X. Maka siapakah ini? Pasangan X apa? M. M. Single mingle ni siapa? C. C. C siapa? Apa maksud C? Pintasan Y. Pintasan Y. Apa maksud M? Kecerunan. Kecerunan. Faham anakku? Faham. Faham. Okey. Awak tahu tak? Awak godek-godek semua tu. Awak dapat markah. Ni markah dia apa? P1. 5 dah markah awak. Tu markah dia P1. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya. Okey, macam mana pula seterusnya? Dia suruh cari P. So awak nampak tak P tu kat mana? Nampak tak P tu kat mana? P kat mana? Ni P cikgu. Kita sebab kita kan nak pakai data graf. Okey. Oh, awak pun tulis 1 Roman. B1 Roman. Okey, katalah tulis kat sini. B1 Roman. Oh cikgu, log 10P sama dengan pintasan Y. So awak boleh baca pintasan Y awak berapa? 0.4. Maka log 10P sama dengan 0.4. Maka P adalah shift log. Betul tak shift log?
So on calculator. Oh, belum kita tukar mode lagi. Tukar mode 1 balik. Tekan mode, tekan nombor 1 tukar balik So shift log 0.4. So jawapan kita berapa? 2.512. Ambil 3 titik perpuluhan. Faham? Faham? Faham. Faham. Okey, markah awak berapa ni? Dah kira macam tu cikgu, ada markah ke cikgu? Of course, apa saja yang kita kira mesti ada markah. Cikgu lupa tadi nak tanya. Nas, okey ke? Boleh cari tak nilai? Dapat tak nilai kecerunan dengan pintasan tadi dekat kalkulator awak? Dapat. Dapat Nas follow cikgu punya instruction tu, faham Faham. Faham. Okey, good job Nas. Okey, so apa awak dapat? Dek, ni awak kira log 10P sama dengan pintasan Y K1, jawapan dia N1. Berapa dah markah? Berapa dah markah? 7 dah markah. Betul tak? 7 dah markah awak. 7 dah cikgu. Banyak dah. 7 dah. Tapi cikgu tak cukup 7. Cikgu selalu soalan ni cikgu memang tamak haloba, cikgu nak 10. Awak bagi saya 7 pun saya tak nak. Saya nak 10. Macam mana pun cikgu nak 10. Okay. Settle. Nombor 2. B2 Roman. Cikgu B2 Roman dia nak P. Dia nak Q. Mana Q? Oh, kat sini. Oh, log 10Q adalah sama dengan M. Cikgu, M tu apa dah tadi? Kecerunan. Okay, cikgu ajar macam mana ambil kecerunan? Adakah cikgu suruh buat triangle apa semua tu? Adakah cikgu suruh baca koordinat ke apa? Tak kan? Cikgu kata pilih saja 2 titik yang jatuh pada garis. Contoh cikgu kata cikgu nak titik pertama. Titik pertama ni apa? Dia punya nilai 2 dengan 0.6. Dengan titik ketiga lah. Cikgu nak titik pertama dengan titik ketiga 6, 1. So awak boleh pilih lah mana-mana titik. So awak pun boleh tulis kat sini. Okay, log 10Q sama dengan kecerunan. Okay, kalau awak rasa masih confused, awak label. Okay, X1, Y1, X2, Y2. Label lah kalau awak rasa awak masih keliru. Tak ada orang marah pun. Awak punya soalan suka hatilah kan? Okay, per dengan X2, 6 tolak 2. Okay, maka log 10Q sama dengan, okay, log 10Q sama dengan berapa? Kena carilah dulu. 1 tolak 0.6 bahagi 6 tolak 2, 4. Oh, 0.1. Yeay. Okay, cuba check. Cuba tengok. Kat sini berapa jawapan? Berapa jawapan? Berapa kecerunan cikgu dapat? Dapat tak 0.1? Dapat. Dapat. Cuba kita tengok yang dalam nilai kalkulator. Sama tak? Sama. Maknanya kita boleh double check. Faham anak? Faham? At least awak yakin. Cikgu saya yakin saya kira betul. Faham dek? Faham? Faham. Okay, so kita dapat Q, nak dapatkan Q, kena pindah log 10. So pindah log 10 jadi apa? Shift log. Ingat pindah log dia akan jadi shift log. So tekan shift log, tekan 0.1 sama dengan jawapan awak berapa? 1.259. So kat sini, markah lagi ni. K1N1. Cikgu, kita dah dapat 9 markah cikgu. Ya sayang, you dapat 9 markah. Tapi belum siap lagi. Ada satu lagi markah. Okay, kat mana satu markah? Oh, soalan C. Apa maksud dia? Anggarkan populasi apabila bakteria, anggarkan jumlah populasi bakteria jika selepas 5 jam. Dek, macam mana 5 jam ni? Awak pun tengok. Oh, tadi cikgu dah kata dah. Apa maksud dia? Oh, Y adalah jumlah populasi. Kan? X adalah bilangan jam. So kat sini untuk C, oh cikgu, C ni macam ni C ni X sama dengan 5, Y nak tahu berapa?
Macam tu maksud dia. Betul tak? Sebab jumlah populasi ni maksudnya Y. 5 jam ni adalah X. Betul tak? Boleh tak? Okey, so kita pun cari. Okey, X sama dengan 5. Oh, kenapa cikgu punya ni dah terangkat ni? Astaghfirullahalazim. Okeylah. Okey. So, X sama dengan 5. So, awak pun ambil pembaris awak balik. Oh, cikgu saya dah tahu dah, saya dah tahu dah nak buat macam mana. X sama dengan 5. Okey, sambung. Letak betul-betul tengah ni. Okey. So, ambil naik atas. Nak buat dotted line boleh, solid line tak boleh. Tak ada siapa marah pun. Okey, lepas tu kena buat apa? Dah bertembung, memintas garis lurus tu bawa ke sebelah kiri. Itulah data yang kita akan baca. Okey, berapa tu? Berapa? 0.9. 0.9 0.9. Tapi 0.9 ni siapa punya? Kena tengok. Alamak cikgu. Oh, 0.9 ni log 10Y lah cikgu. Ya. 0.9 adalah log 10Y. So, hati-hati. Oh, log 10Y sama dengan 0.9. Okey, soalan nak log 10Y ke Y? Y. So, kena buat shift log. Faham tak? So, tekan shift, tekan log. 0.9 sama dengan 7.943. Siap, jawapan akhir betul. N1. Yeay, dapatlah 10/10. Faham adik? Tengok ni, semua duduk atas satu kertas sahaja. Cari ruang. Boleh? Boleh faham? Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh tak terima apa cikgu nak? Cikgu nak awak buat macam cikgu ajar ni, macam mana yang cikgu tulis, macam mana step cikgu bermula daripada satu persatu untuk awak dapatkan. Boleh faham tak? Kalau awak ikut, awak follow step cikgu, tengok macam mana cikgu buat, macam mana cikgu kenal Y sama dengan MX. Okey, Y sama MX tambah C cikgu dah ajar kelas pada hari Khamis hari tu. Betul tak? Cikgu ulang banyak kali, cikgu ajar banyak kali sampai awak boleh identify mana satu Y, mana satu M, mana satu X, mana satu C. Sebab apa? Cikgu tak nak awak kecewa, awak tak boleh jawab soalan yang mudah ini. Faham? Boleh tak? Boleh? Awak rasa awak boleh buat ni? Boleh skor tak soalan ni? InsyaAllah mesti boleh skor. Awak tak boleh skor pun cikgu akan buat sampai awak boleh skor. Saya bagilah sampai awak masa cikgu tolonglah cikgu. Saya nak muntah dah cikgu jawab soalan ni. Sampai muntah dulu. Jangan cakap baru nak muntah, biar muntah dulu. Memang saya akan nak awak dapat 10/10. Okey? Boleh? Cikgu akan buat awak, cikgu akan ajar awak sampai dapat 10/10. Boleh tak? Boleh, sebab saya nak awak lock, simpan dalam kepala. Okey, cikgu yang ni cakap ni mesti dapat 10/10. Jadi macam mana aku mesti dapat 10/10. Faham? Faham? Boleh? Boleh. Okey. So, sebagai latihan anda, confirm lah bila dah ajar mesti kena ada latihan, betul tak? Baru kita boleh nak kuatkan ataupun kita nak ingat balik, betul ke aku lukis ni? Betul ke aku buat ni? Semua benda mesti kita kena ada latihan. Kalau awak belajarlah terror macam mana pun, tapi kalau kita tak cuba, kita tak buat latihan, kita hanya mendengar, rugi sangat. Sebab apa-apa mesti kena cuba. Boleh, Dek? Boleh tak? Boleh. Okey. So, sekarang cikgu akan pilih soalan untuk anda. Okey, buka buku teks latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan. Okey, awak tengok muka surat 172 dan 172.
Dah? Yes. Okey, Dah. 172. Cikgu nak awak jawab soalan nombor 10. Okey, label dah tanda dah 10. Soalan nombor 11. Okey. Cikgu tak bagi banyak, cikgu bagi 2 saja. So 10 dengan 11 awak buat di atas kertas paper, betul lah. Graph paper. Okey. Buat cantik-cantik. Okey, nanti snap gambar. Send dekat cikgu, cikgu nak tengok. Especially cikgu nak tengok awak punya draw line tu. Awak draw line tu betul ke tak? Tu awak tahu tak, soalan ni awak draw line salah, yang lain akan salah. Sebab apa cikgu kata salah, orang lain akan follow salah dia. Sebab betul tak? Nampak tak soalan kat bawah ni? Betul tak soalan B1, B2, C ni follow graf awak? Betul ke tidak? Dia follow line tu. Betul kan? So Betul awak ke? kena hati-hati. So line awak tu penting. Cikgu dah ajar awak guna kalkulator. Kalau awak masih lagi bohonglah, sekali cikgu ajar awak dah hafal step. Cikgu ni bertahun dah buat. So alhamdulillah adalah dalam kepala. So awak hari ni malam ni adalah malam pertama awak kan. Baru cikgu ajar guna kalkulator. Bohonglah kalau awak dah hafal step dia. Banyak pula tu kan nak tekan. Sebab tu cikgu dah share dekat awak punya Telegram. Cikgu share Telegram awak ni. Ni solving linear equation using calculator. Dah ada 3 dah, cikgu dah share untuk ketiga-tiga kalkulator. Mungkinlah kalkulator ni rosak, tiba-tiba awak nak tukar beli kalkulator ni ke yang kelas Swiss ni kan. So memang cikgu syorkan kalau awak rasa kalkulator ni dah tak okey ke dah rosak, cikgu syorkan awak beli kalkulator ni. Kalkulator ni banyak akan tolong. Nanti cikgu akan ajar awak guna kalkulator ni dengan baik. Kalkulator ni sangat mudah. Kalau macam cikgu ngada sikit, mengaku ngada-ngada. Dekat luar tu ada je jual yang warna macam yang cikgu show ni. Macam ni, warna kelabu yang macam hitam ni. Tapi saya kan macam suka benda pelik-pelik kan. Cikgu beli yang macam ni, warna pink. Tapi tak payahlah follow cikgu kan. Awak boleh beli je. Warna pink ni dia mahal sikit. Dia tambah dalam. Sebab apa? Sebab dia ada solar panel kat atas ni. Sebab tu je. Kan? Lepas tu satu sebab saya beli sebab dia colour pink. Kan? Kan rare kan? Pink kan? Tapi awak boleh beli je yang warna hitam tu kalau kalkulator tu dah rosak. Kalau belum rosak guna. Jangan awak pergi ambil hammer ketuk. Jangan. Guna dulu apa yang ada. Okay? So katalah bateri dah kering ke apa, tak boleh tukar, dah rosak, memang rosak. Yes, cikgu syorkan awak beli kelas Swiss. Okay? Sebab kalau kelas Swiss lagi mudah. Step dia 3 je terus dapat ABR. Ni kalau pakai kalkulator ni 3 step saja. Awak boleh dapat ABR dah. Berbanding awak guna yang MS lah. Saya punya minta kena buang. Saya punya minta kena buang. Okay. So inilah ni ni kalkulator. So tak perlu beli yang ada solar pun tak apa. Awak beli yang biasa. Biasa tu berapa yang cikgu rasa? RM70 ke RM65. Macam itulah harga dia dalam RM65. Kalau awak nak beli yang warna pink ni dalam RM100. Tapi tak payah bazir duit. Tak payahlah. Beli yang biasa je RM65 tu. RM65 simpan duit RM5 sehari. Bukan RM5 sehari mahal pula. RM5 sebulan ke RM5 seminggu ke ikutlah kemampuan awak. Boleh simpan dah boleh beli kalkulator tu. Tak payahlah susahkan mak ayah. Awak mungkin dapat duit poket ke apa ke kan. Simpanlah berjimat. Berjimat ke duit rumah PDPR kan. Ramai murid tak suka PDPR sebab tak ada duit poket. Awak dapat duit poket tak? Dapat di kedai. Dapat kalau kira upah pergi kedai lah. Baki tu kita ambil. Baki tu alhamdulillah. Mesti asyik. Kalau buat homework dapat. Mesti asyik berdoa bila lah mak nak sugi kedai ni kan. Okay. Apalah, tak apa. Nanti kalau dapat pergi sekolah nanti kalau ada duit poket awak simpan. Dia kalau kita beli guna duit titik peluh, bukanlah duit titik peluh, tak adalah awak pergi menoreh getah ke apa, tapi duit simpanan awak sendiri dia punya value tu lain kan. So kalau
Kalau tak rosak, jangan rosakkan. Ingat cikgu pesan. Tak rosak, guna apa yang ada. Kalau rosak, nak beli, memang cikgu syorkan kelas Swiss ni. Memang sangat mudah. Okay? Kalau tak rosak, guna. Jangan. Lepas ni awak pergi cakap dengan mak ayah awak, cikgu suruh beli. Cikgu jetik telinga. Tak ada. Guna apa yang ada dulu. Kalau rosak, option memang rosak nak cari, kalau awak tanya cikgu, cikgu suggest yang mana, cikgu kata beli yang kelas Swiss lah. Yang tak rosak tu guna saja sayang, boleh lagi guna. Cikgu ajar, cikgu pun guna ni Cikgu ajar kat awak pun guna 570 sebab cikgu tahu kebanyakan anda ada 570. Okay? No worry. Tak ada masalah. Okay. Alright. So, faham untuk kelas malam ni? Faham. Suka? Suka. Suka. Boleh. Best kan tajuk ni kan? So cikgu kata cikgu memang simpan tajuk-tajuk best ni ujung-ujung. Cikgu suka simpan sebab apa? Cikgu bagi you rasa dulu kesusahan. Orang kata bersusah-susah dulu, senang-senang kemudian. Tu cara cikgu. Kalau cikgu bagi awak senang-senang manis-manis dulu, bila cikgu bagi yang susah awak tak nak pandang dah. Sebab awak dah tahu ada yang manis. So cikgu bagi dulu yang susah, baru kita jumpa yang manis. Lepas ni awak akan belajar koordinat geometri. Senang je koordinat geometri tu. Lepas tu awak akan belajar vektor. Vektor tu pun cikgu suka vektor. Vektor tu pun kalau benda yang cikgu suka tu insya-Allah mudah urusan awak. Okay? So okay tak ni? Suka tak? Boleh tak? Okey. InsyaAllah boleh kot Boleh Okay. So cikgu bagi 2 latihan tu awak buat. Cuba cabar diri anda. Awak kena letak satu ni tau. Kadang-kadang memanglah buat homework ni siapa suka. Cikgu pun kalau orang suruh buat homework cikgu pun tak suka. Zaman-zaman cikgu belajar macam awak umur awak 17 tahun, 16 tahun sweet-sweet ni kan. 16 tahun ni. Cikgu bagi homework pandang je cikgu. Ya Allah, cikgu nak sebut lagi tak nombor kan? Kibatkan kita kan tunggu je cikgu cakap kan, tanda-tanda kan. Cukuplah tu cikgu kan dalam hati doa. Okey. Tapi percaya cakap cikgu, daripada latihan yang inilah kita akan boleh berkembang dan kita akan kenal diri kita siapa. Kena rajin lah.